Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kurnianya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendengarkan sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah, khususnya dalam pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita pimpinannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesihatan, nikmat afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Al-Azkar, di mana pada 2 minggu yang lalu kita sedang membahaskan berkenaan dengan doa yang dibaca setelah azan. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan dengan menyambung sambungan daripada tajuk pada 2 minggu yang lalu, iaitu berkenaan dengan dalil-dalil yang menunjukkan doa yang dibaca setelah azan dan juga apakah yang hendak dijawab apabila muazzin itu selesai melafazkan azannya. Baik, kita lanjutkan pada pembacaan. Dia kata sini, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin." Artinya, apabila kamu mendengar seruan azan, maka hendaklah kamu menyahut seperti apa yang dikatakan muazzin, iaitu tukang bank. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi kita sedia maklumlah tentang perkara ini. Sedia maklum tentang perkara ini, iaitu apabila kita mendengarkan azan, maka kita akan menjawab seperti mana apa yang dikatakan oleh muazzin tersebut. Jadi dari tentang perkara ini, tentang mendengarkan azan, jika mana kita selesai mendengarkan azan, kita habis selesai dengan azan, kita habis selesai angkat wuduk, tiba-tiba azan pun selesai. Sekarang ni kita habis angkat wuduk, ada doanya, kan? Lepas azan ada doanya. Jadi sekarang ni clash tau dua-dua dia. Jadi doa yang mana nak kita baca dulu? Tu yang jadi masalah tu. Doa yang mana nak kita baca dulu? Hendaklah kita gabungkan dua-dua doa itu menjadi satu. 2 in 1.
Macam mana boleh jadi two in one? Yang pertama, kita mulakan doa itu dengan baca doa, dengan membaca syahadat setelah angkat wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah baca syahadat, kemudian kita dahulukan doa setelah azan. Allahumma rabba hazi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. Nak sambung innaka la tukhliful mi'ad boleh, tak sambung pun boleh. Kemudian kita sambung balik doa azan. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, kenapa kita nak kena dahulukan doa azan? Kenapa kita tak just doa angkat wuduk saja, kemudian kita sambung dengan doa azan? Kalau kita perhatikan daripada susunan doa tadi, yang pertama sekali kita membuat pengakuan kita beriman, bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membuat kita punya syahadat. Yang kedua, kita kedepankan doa setelah azan kerana itu adalah kita memintakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati, berikanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Setelah mana kita dahulukan untuk Nabi, barulah kita doa untuk diri kita. Yang di mana kita baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallah. Ini kalau clash lah. Kalau clash, begini cara doanya. Tapi kalau ustaz saya nak baca dua-dua sekali, boleh tak? Saya nak baca doa azan dulu, kemudian doa wuduk, atau saya nak baca doa wuduk dulu, kemudian doa azan, boleh tak? Boleh. Tak jadi masalah. Dia tak jadi masalah, tak jadi dosa pun sebenarnya. Cuma ini apa yang diajarkan oleh para ulama'. Tak silap saya Imam Al-Balqini atau Bulqini mengajarkan cara untuk kita combinekan dua doa menjadi satu. Subhanallah. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, dia katakan sini, iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar seruan azan. Apabila kamu mendengar seruan azan, bermakna dia merangkumi azan dan juga qamat. Dua-dua sekali. Merangkumi azan dan juga qamat. Baik. Jadi, bila kamu mendengar suara azan, bermakna ia dikhususkan bagi orang yang mempunyai nikmat pendengaran sahaja. Apa maksud saya? Bermakna kalau orang itu dia dilahirkan atau dia dalam keadaan pekak, tidak boleh mendengar, kemudian dia cuma melihat saja tukang bang tu komak kamik mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia nampak from lidah itu. Maka di sini ada diperselisihkan oleh ulama'. Ada yang mengatakan tidak sunat. Kerana berlandaskan hadis ini, dia tak mendengar azan. Dia tak mendengar azan. Dia cuma melihat orang azan saja. Jadi kalau orang azan tu batuk ke, orang tengah azan tu bersin ke, orang tengah azan tu dia nampak macam posing bang tapi bawa kat telefon ke, dia tak tahu. Dia ingat tengah azan. Jadi ulama' ada mengatakan tak sunat untuk dia menjawab kerana dia tidak mendengar dan juga kerana berlandaskan hadis ini. Subhanallah. Baik. Kemudian Nabi SAW sabda apa? Faqulu misla ma yaqulul muazzin. Maka hendaklah kamu menyaut, hendaklah kamu berkata seperti apa yang dikatakan muazzin. Apa yang tukang bang tu cakap, maka hendaklah kamu kata seperti itu. Baik. Jadi hadis ini dia berupa umum. Nabi kata faqulu misla ma yaqul muazzin. Maka hendaklah kamu menyaut seperti apa yang dikatakan muazzin. Hadis ni adalah umum. Hadis ini adalah umum yang dikhususkan dengan hadisnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan illa fi, kecuali pada
kecuali pada hayya 'alal tain, yakni hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah digantikan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi hadis ini dia menjadi pegangan mazhab Hambali. Dia menjadi pegangan mazhab Hambali dengan mengatakan even kalau hayya 'alas shalah pun dijawab dengan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah pun dijawab dengan hayya 'alal falah. Mazhab Hambali begitu. Kemudian mazhab Maliki pula dia menjawab azan setelah habis semua azan baru jawab one by one. Kalau kita mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama, kita first kali jawab every time lepas muazzin itu jawab. Muazzin itu azan. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mau jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mau jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mazhab jumhur dan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mazhab Maliki tak. Mazhab Maliki dengar je azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Mazhab Maliki baru jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru jawab one by one. Ni mazhab Maliki. Subhanallah. Jadi apa yang digunakan oleh mazhab Hambali ialah menggunakan dalil hadis ini. Tapi kenapa Imam Syafi'i tak gunakan hadis ini? Kerana hadis ini telah dikhususkan dengan hadisnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan mengatakan apabila pada hayya 'alal tain, iaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka digantikan dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Baik. Tentang hadis Sayyidina Umar tu akan kita dengar nanti. Hadis berkenaan dengan Sayyidina Umar tu kita akan dengar nanti. Baik, jadi kita lanjutkan pada pembacaan. Dan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza sami'tumul nida'a, Iza sami'tumul muazzina, faqulu misla ma yaqulu, summa sallu alayhi. Fa innahu man salla alayya salatan, sallallahu alayhi biha 'ashra. Summa salu Allah lil wasilata, fa innaha manzilatun fil jannah. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Artinya, apabila kamu mendengar suara azan, maka hendaklah kamu menyahut seperti apa yang dikatakannya. Kemudian berselawatlah ke atasku, kerana sesungguhnya siapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah akan membalas selawatnya dengan pahala 10 selawat. Kemudian pohonkanlah bagimu perantaraan al-wasilah, kerana dia ada satu pangkat di syurga tidak akan dikurniakan Allah, melainkan kepada seorang hamba saja dari hamba-hambanya. Dan aku berharap akulah orangnya yang akan dikurniakan pangkat itu. Barang siapa yang memohonkan bagiku pangkat itu, nescaya berhaklah dia mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Ini hadis yang kedua juga. Di mana hadis ini juga Nabi kata, Iza sami'tumun muazzina, jika kamu mendengar tukang azan, seruang azan, maka faqulu misla ma yaqul, maka hendaklah kamu katakan, kamu sahut seperti apa yang dia kata. Kalau kita lihat dekat bahasa di sini, Nabi kata faqulu misla ma yaqulu, maka katakanlah seperti apa yang dia sedang katakan. Daripada hadis yang kita baca ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan yaqulu, fi'il mudhari', bermakna dia present tense. Bila kata present tense, maknanya apa? Kita jawab itu every perkataan azan setelah mana muazzin itu selesai berkata.
Setiap rangkap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu Nabi kata, faqulu misla ma yaqulu. Apa yang dikatakannya. Dia bukan apa yang telah dikatakannya. Nampak? Kalau Nabi kata, faqulu misla ma qala, maka hendaklah kamu kata seperti apa yang telah dikatakannya. Bermakna fi'il madhi, past tense. Bermakna itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam mazhab Maliki. Dah habis azan baru jawab. Pasal azan dah berlalu. Dah pas. Dah habis. Barulah kita jawab. Tapi Nabi SAW menggunakan present tense. Yaqulu. Dikatakan oleh muazzin. Jadi bermakna setiap rangkap yang dikatakan oleh muazzin, dia selesai perkataan tersebut, kita jawab dengan perkataan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun jawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Faqulu misla ma yaqulu. Bermakna kita buat apa yang dikatakannya. Kemudian berselawatlah ke atasku. Kemudian Nabi SAW sabda apa? Kemudian fasallu summa sallu alai. Kemudian berselawatlah kamu semua ke atasku. Baik. Jadi apa pun yang kita dengar, nanti kita akan dengar hadisnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sekarang kita dengar Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu punya hadis, dan juga Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya kita boleh combinekan dua-dua. Ustaz, saya nak buat yang mana satu? Walaupun hadis Sayyidina Umar tu sudah ada pengkhususan, tetapi kita tetap boleh jawab dua-dua. Kalau kita nak ikut, bila pun kita nak combinekan dua-dua riwayat, dengan kita menyebut bila muazzin kata hayya 'ala solah, kita pun sebut hayya 'ala solah dan sambung la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita pun sebut hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita dengar kat masjid, dengar kat tepi, kat mana-mana lah, kat majlis yang lain, dengar ada orang bila hayya 'ala solah, dia pun jawab hayya 'ala solah, maka jangan kita salahkan. Kerana dia pun ada dalilnya juga. Dalilnya terang ni, kita bacakan ni. Faqulu misla ma yaqulul mu'azzin misla ma yaqul. Maka hendaklah kamu katakan seperti apa yang dia kata. Kemudian kata Nabi SAW, summa sallu alai. Kemudian berselawatlah ke atasku. Bila nak selawat ke atas Nabi, dah habis semua. Dah habis azan semua, maka selawatlah kepada Nabi SAW. Fa innahu man shalla alayya salatan. Kerana sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat. Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan membalas selawatnya dengan pahala 10 selawat. Maka Allah SWT akan membalasnya dengan 10 selawat. Ini kita pun sedia maklum. Kita sedia maklum. Satu selawat kita baca, maka Allah SWT akan membayarkan ganjaran 10 selawat. Bila kata 10 selawat daripada Allah, maka ganjarannya itu adalah confirm. Ganjarannya itu confirm. Bermakna insya-Allah kita akan mendapatkan ganjaran fadilat daripada satu selawat yang kita baca, yang kita pohonkan ke atas baginda Nabi SAW. Dengan pahala 10 selawat. Bila bukan kata pahala 10 selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan 10 selawat. Pasal Nabi kata sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Bila kata 10 selawat, maknanya selawat daripada Allah ini adalah rahmat. Bermakna Allah akan lebihkan rahmatnya kepada orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi SAW. Subhanallah. Dan kita tak akan rugi selawat pada Nabi. Tak akan rugi. Subhanallah. Baik. Kemudian pohonkanlah bagimu perantaraan. Pohonlah bagimu perantaraan. Baik, saya rasa ini ada kesilapan dari segi sudut terjemahan. Summa salullaha liyal wasilah. Ini ada typo saya rasa. Kemudian pohonkanlah bagiku, bukan bagimu.
Kemudian pohonkanlah bagiku perantaraan. Kalau terjemahan al-wasilah memang dinamakan perantaraan. Al-wasilah dari segi bahasa memang perantaraan. Biasanya kalau ikut dari segi bahasa Arab, al-wasilah maknanya sesuatu yang kita gunakannya, yang dengannya itu kita dapat dekat dengan orang-orang ternama, dengan para raja, dengan para governor. Sesuatu yang dengannya itu kita boleh mendekatkan diri kepada orang-orang atasan. Dengannya itu kita dapat dekatkan diri dengan orang atasan. Contoh, kita nak jumpa orang atasan, nak jumpa MP, nak jumpa governor, nak jumpa presiden. Takkan tangan-tangan kosong, bawa something kan? Bawa something. Tulis surat dulu. Ini surat, bawa buahan, buah tangan. Ini semua yang ada wasilah. Ini dinamakan wasilah. Subhanallah. Baik. Kemudian, perkataan wasilah ini digunakan dalam hadis ini maknanya sebagai satu pangkat di dalam syurga. Satu pangkat di dalam syurga, seperti mana orang gunakan al-wasilah ini supaya mendapat tempat di hadapan raja. Kalau tak kerana wasilah ini, dia tidak akan mendapat tempat di hadapan raja. Jadi ulama menggunakan the same concept, bermakna al-wasilah ini juga adalah sebuah pangkat di dalam syurga, sebuah darjat. Sebuah darjat di dalam syurga. Subhanallah. Baik. Jadi terang. Nabi SAW berkata, maka pintakanlah untukku al-wasilah. Mohonkanlah bagiku al-wasilah. Itu yang kita baca dalam doa lepas azan kita. Walaupun dalam hadis ini Nabi kata summa saluli al-wasilah, kemudian pohonkanlah kepada Allah untuk aku al-wasilah. Doa ni bila kita cakap tentang memintakan wasilah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memang sudah kita baca dalam setiap doa azan kita. Di mana Allah kata apa dalam kita baca doa setelah azan. Kalau kita masih lihat pada minggu yang lalu, di atas tu ada doa yang di lafaz doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Berikanlah kepada baginda Nabi SAW al-wasilah. Jadi al-wasilah itu adalah sebuah pangkat di dalam syurga. Sebuah pangkat di dalam syurga. Subhanallah. Jadi kita ni tiap-tiap doa, tiap-tiap keadaan kita minta agar Allah SWT berikan wasilah kepada baginda Nabi SAW. Baik. Persoalannya, sekarang timbul masalah. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah SWT mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepadanya itu wasilah. Baik. Dan carilah kepadanya itu wasilah. Jadi ini perantaraan. Al-Imam, sahabat Nabi SAW, sepupunya Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksudkan dengan al-wasilah sini adalah sesuatu yang kita boleh dekatkan diri kita dengan Allah, yang mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kita dengan Allah dengan sesuatu yang diridai Allah, dengan sesuatu yang memang sudah disetujui perkara itu sebagai ibadat. Jadi kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang memang dikenali dengan ibadat atau perbuatan. Ini yang dikatakan oleh inilah yang dikatakan oleh Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Ya Allah, dengan aku mohon dengan berkat, dengan dengan kecintaanmu, dengan kemuliaanmu, dengan
pemberianmu terhadap baginda Nabi SAW. Kita bertawassul dengan Nabi, bertawassul dengan orang-orang soleh, bertawassul dengan para wali-wali Allah, bertawassul dengan amalan-amalan kita sekalipun. Maka itu dinamakan wasilah. Allah suruh cari. Wabtaghu ilaihil wasilah, maka carilah perantaraan al-wasilah. Dalam bahasa tauhidnya at-tawassul. Kita bertawassul. Bila kita bertawassul itu kepada Allah. Bermakna kita meyakini bahawa yang menjadikan kuasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita singkap balik, kalau kita masih ingat, kalau mungkin kita tahu insya-Allah tentang peristiwa hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nak keluar rumah waktu malam, rumah Nabi sudah dikepung kan, ceritanya masyhur. Ceritanya itu masyhur. Nabi baca apa? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi menggunakan ayat Al-Quran sebagai penawar. Nabi menggunakan ayat Al-Quran sebagai usaha baginda Nabi SAW agar mana orang-orang yang di depan rumah Nabi itu terkabur ataupun tertidur. Kalau kita melihat perbuatan Nabi SAW, kalaulah wasilah itu tak boleh, kalaulah tawasul itu tak boleh, maka sudah tentu Nabi akan kata, Ya Allah, tolong, Ya Allah, tidurkan mereka, Ya Allah. Ya Allah, kaburkan pandangan mereka, Ya Allah. Nabi boleh buat macam gitu. Subhanallah. Jadi Nabi baca surah Yasin. Ada yang mengatakan ayat ke-9 saja. Ada yang mengatakan ayat 1 sampai 9. Nabi buat macam gini, tunjukkan pada kita bagaimana perkara itu diharuskan dalam Islam. Bagaimana perkara itu diharuskan di dalam Islam. Subhanallah, tak jadi masalah. Allah sendiri kata dalam Quran, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan di dalam Quran itu sesuatu yang merupakan pengobat. Allah kata dalam Al-Quran itu adalah obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kita pergi Dr. Chong pun yang sembuhkan Allah. Jadi kita pergi Dr. Chong tu namanya kita berusaha. Kita membaca Al-Quran bermakna kita berusaha. Jadi usaha itu yang kita namakan wasilah, perantaraan sampai kepada Allah. Tapi namun tak pernah sekali-kali kita meyakini wasilah kita itu yang memberikan kuasa. Macam contohlah saya katakan tadi, contoh macam tadi saya kata kita belikan buah untuk MP lah contoh. Nak jumpa MP nak buatkan dia happy dan sebagainya, kita berikan buah. Jadi sekarang ni kita menggunakan kita minta nak dekat dengan MP ke kita nak minta dekat dengan buah? Kan lain. Terang maknanya. Jadi sama juga, the same concept kita pakai kepada perkara wasilah ini. Subhanallah. Jadi perkara ini tidak dilarang. Bukanlah satu benda yang syirik. Jelas ini Allah kata wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah Allah kepadanya itu dengan al-wasilah. Allah suruh. Bila suruh ini suruhan, dia menjadi suruhan sunat, bukan suruhan wajib. Subhanallah. Baik, ini yang terkadang kita salah faham. Subhanallah. Kemudian Al-Imam As-Suyuti mengatakan, kenapa Nabi SAW menyuruh agar mana untuk memintakan kepada Nabi tempat al-wasilah? Imam As-Suyuti mengatakan kenapa Nabi boleh minta macam gitu, kerana ketika itu Nabi tidak ketahui siapakah yang mendapatkan al-wasilah. Kalau kita baca hadis tadi, kita mendengarkan bahawa Allah hanya memberikan dek pangkat kepada satu orang saja daripada hamba Allah. Agak-agak kita lah, siapakah orang paling layak untuk dapatkan tu tempat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang, jelas tu. Tak ada orang, tak ada makhluk yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan so kenapa Nabi kata Nabi tak tahu? Hal ini nak menunjukkan bagaimana sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Walaupun Nabi itu kita dah sedia maklum lah. Kalau bab syurga tu dah tak payah cakap lagi lah. Dan syurga, Firdaus, paling tinggi dalam Firdaus. Subhanallah. Dan Nabi masih tak tahu. Nabi masih lagi, kerana aku tidak tahu. Aku mengharap aku dapatkan wasilah tu. Subhanallah. Bagaimana hati Nabi SAW. Nabi tak ada menunjukkan bahawa aku ni seafdal-afdal para Nabi dan Rasul. Manusia yang paling baik. Bermakna akulah yang paling sesuai. Maka akulah yang paling sesuai untuk mendapatkan wasilah tersebut. Subhanallah, tak ada. Tak ada. Tapi Nabi menunjukkan sifat tawaduknya Nabi SAW. Kemudian walaupun Nabi dah tahu, kemudian setelah itu Nabi diberitahu Nabi lah yang akan mendapat wasilah itu. Namun kita tetap disuruh untuk membaca doa setelah azan macam biasa juga. Kenapa? Kerana bila setiap kali kita membaca wasilah, mintakan doa, mintakan wasilah kepada Nabi SAW, maka makin naik darjat Nabi SAW. Kita tak baca pun tetap darjat Nabi tu tinggi, tapi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Macam mana tinggi tu wallahu a'lam. Tetapi tetap makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Subhanallah. Dan bila setiap kali kita doa, Nabi punya darjat makam Nabi itu makin tinggi dan tidak ada tinggi daripada Nabi SAW. Benefit dia balik pada kita sendiri. Kita mintakan special position untuk kekasih Allah. Apakah Allah lupakan permintaan kita itu? Apakah kita mintakan untuk Nabi, langsung Allah tak berikan kita balasan? Tak. Nabi itu Allah sangat-sangat cinta. Siapa saja yang menyakiti Allah hancurkan. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang menghinamu la ya Rasulullah, mereka itulah yang terputus. Subhanallah. Jadi benefit baca doa tu balik pada diri kita. Subhanallah. Macam selawat, kita mintakan selawat agar Allah SWT merahmati Nabi. Padahal kalau kita tak selawat pun, Allah tetap akan terus menerus berselawat kepada atas Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna. Berselawat terus menerus. Subhanallah. Begitulah keadaan baginda Nabi SAW. Beruntung kita menjadi umat Nabi SAW. Jadi begitulah dia punya maksud. Setelah mana Nabi diberitahu Nabi wasilah, kita tetap baca, maka kemudian nanti fadilat itu balik pada diri kita juga, seperti mana kita berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Pahalanya balik pada kita. Di antara pahala berselawat itu adalah kita diwajibkan, insya-Allah kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi SAW. Subhanallah. Kemudian apa yang kata dalam hadis tu? Dan aku berharap akulah orangnya yang akan dikurniakan pangkat itu. Subhanallah. Betapa mulianya hati baginda Nabi SAW. Betapa tawaduknya Nabi SAW. Habis kita. Kita belum ada pangkat. Kita sudah tunjukkan kita ini orang yang berpangkat. Baru dapat diberitahu saja mungkin kita akan dipilih untuk menjadi supervisor. Atau kita akan dipilih menjadi vice CEO lah, saya cakap. Kita akan sudah dengar itu desas-desus. Kita dah tunjukkan kita punya belang. Dah tunjuk kerek. Subhanallah. Nabi tak tahu dan Nabi confirm dapat. Nabi masih lagi mengharapkan agar orang doakan untuk Nabi. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Benarlah apa yang Allah kata dalam Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau, dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang paling agung. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang memohonkan bagiku pangkat itu, barang siapa yang memohonkan bagiku pangkat itu, niscaya berhaklah dia mendapatkan syafaatku. Nabi SAW sabda apa? Barang siapa yang memohonkan bagiku pangkat itu, nescaya wajiblah dia mendapatkan syafaatku. Berhaklah dia mendapatkan syafaatku. Apa kata Nabi SAW? Dalam bahasa Arab tadi hadisnya, faman
Faman sa'ala liyal wasilah, dan barang siapa yang memintakan wasilah untuk aku, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Subhanallah. Baik, apa yang kita boleh faham daripada perkataan halat lahu syafaati, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, atau dia berhak mendapatkan syafaatku. Bila mana kita memahami hadis ini, dia berhak mendapat syafaatku, satu yang kita kena ingat, berita gembira bagi orang yang membaca doa setelah azan ini, dia wajib berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Apakah berita gembira berkenaan dengan syafaat Nabi SAW? Berita gembiranya adalah dia akan mati dalam agama Islam. Subhanallah. Ni yang kita tak terlihat, tak terfikir, tak terenung. Orang yang dikatakan wajib dia mendapatkan syafaat Nabi SAW, bermakna dia itu akan mati dalam agama Islam. Macam mana pula, apa kena dengan syafaat dengan mati agama Islam? Kerana syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW itu, hendaklah dia itu dalam beragama Islam. Kalau dia kafir, macam mana dia dapatkan syafaat Nabi? Kalau dia kafir, macam mana dia nak mendapatkan syafaat Nabi SAW? Subhanallah. Baik. Jadi syafaat Nabi SAW, syafaat Nabi itu beraneka ragam. Bukan sahaja khusus untuk orang-orang yang membuat dosa, tetapi juga bagi orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam syurga. Boleh juga dia bukan sahaja khusus untuk orang-orang yang buat dosa, dia boleh juga untuk orang-orang yang dah masuk syurga, orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dalam syurga pun berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Macam mana nak tahu syafaat tersebut, syafaat Nabi SAW? Jadi syafaat Nabi ini dia macam-macam jenis. Ada syafaat Nabi SAW, orang itu kerana syafaat Nabi, dia masuk syurga tanpa hisap. Subhanallah. Masuk syurga tanpa hisap. Bangkit daripada kubur, habis hisap, bulat-bulat masuk syurga. Tak payah masuk hisap, timbang amal semua tak ada. Bulat-bulat masuk syurga. Tak payah. Kira kalau bahasa kita buang kering, kalau aku nak timbang kau, kau kan pun ahli syurga, buat apa aku nak timbang kau? Macam gitulah bahasa kita. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Ada pula yang di antara syafaat Nabi itu adalah menaikkan darjat penduduk syurga. Syurga yang sepatutnya dapat syurga yang ke-6, tingkatan 6, dinaikkan ke tingkatan 4. Kerana apa? Kerana Nabi SAW. Kemudian pada masa yang sama juga disertakan ahli keluarganya yang memang penduduk syurga. Ini antara syafaat Nabi SAW. Orang-orang yang sepatutnya masuk neraka dimasukkan ke dalam syurga kerana syafaatnya Nabi SAW. Orang yang memang sudah dimasukkan ke dalam neraka kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga, dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga kerana syafaatnya Nabi SAW. Subhanallah. Dan syafaat Nabi bagi orang yang mati di Madinah, orang yang menziarahi Nabi SAW, menziarahi makamnya Nabi SAW. Subhanallah. Dan orang yang memintakan kepada Nabi, untuk Nabi al-wasilah, maka Nabi akan berikan syafaat yang khusus untuk mereka. Ada di antara syafaat-syafaat Nabi itu dibarangi, diiringi bersama dengan orang-orang lain. Bermakna ada orang soleh juga dia boleh syafaatkan serta-serta syafaat. Tak semua. Ada yang memang khusus untuk Nabi saja. Ada yang boleh, ada mix orang lain, orang ini pun boleh syafaat juga. Jenis syafaat yang tertentu lah, bukan semua. Subhanallah. Baik. Baik, jadi insya-Allah wallahu a'lam bissawab, insya-Allah kita akan sambung berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang berkenaan dengan menjawab azan. InsyaAllah. Sampai di sini saja kita tutupkan surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.